Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirni mimma nasitu wa 'allimni mimma jahiltu ya arhamar rahimin arhamna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Allahumma ja'alni minas salihin wal muslihin wa la taj'alni minal mufsidin ad-dallin wal mudillin. Allahumma amin. InsyaAllah malam ini kita mari tazkirah masalah kelebihan suratul Ikhlas. Rahsia hikmah suratul Ikhlas gapo reti ada. Yang saya cari-cari tengok dalam hadis Nabi dan pendapat-pendapat ulama bahasanya ada 7 rahsia, 7 hikmat. 7 hikmat. 7 hikmat. Nanti kita baca satu-satu dah. 7 hikmat. Lepas tu pula mari kita tengok awal-awal gapo ya. Awal-awal saat ni tu suratul Ikhlas terdiri daripada 4 ayat aja. Pendek ya. 4 ayat bilangan huruf 47 huruf. Surah yang ke-112. Dalam 4 ayat ni kita baca beberapa minit saja. Guna masanya. Tapi di segi makna soalan itu sangat besar. Di segi hikmat sangat besar. Barakat, falah, jaya di dunia dan akhirat suratul Ikhlas. Siapa-siapa dia bermuwazabah, mana bermuwazabah saat itu berkekalan melazimi baca suratul Ikhlas. Tuhan kasih kepada orang baca Ikhlas ni banyak dah. Tuhan bina mahligai kepada dia. Lepas tu pula Tuhan masuk syurga dia. Dan banyak lagi lah suratul Ikhlas. Nabi tak tinggal suratul Ikhlas. Sebagai sunnah Nabi, sebagai azkar Nabi dan suratul Ikhlas. Nabi sentiasa baca suratul Ikhlas itu berhubung dengan apa? Berhubung dengan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Apabila nak takati nak tidur, baca suratul Ikhlas, siut dapat angin, sapu hut tubuh sebagaimana saya cerita semalam. Yang kedua pula, suratul Ikhlas itu Nabi tidak tinggal juga baca salah apa? Semaya witir. Semaya witir. Yang ketiga pula, Nabi baca suratul Ikhlas itu setiap kali selepas semaya berhubung dengan 2 qul. Yang keempat pula, Nabi saat itu suruh kita baca, dan dia baca saat itu suratul Ikhlas pagi dan petang. 3 kali pagi, 3 kali petang. Takfi maknanya memada seorang itu. Inilah mana kelebihan suratul Ikhlas. Kelebihan suratul Ikhlas saat itu, kita saat itu mesti kena cari ayat-ayat semacam inilah untuk mengubahkan nasib kita, untuk membinakan iman kita, untuk membinakan jiwa kita dalam hidup saat itu. Inilah penolong hidup kita. Karena kita hidup ni berat sangat sekiranya tidak ada penolong. Orang nak kaya, dia ada penolong dia. Kita nak akad benda berat, ada penolong dia. Orang kaya, orang tokai-tokai kaya saat itu dia duduk oleh hak air. Tapi penolong dia siapa dia? Kaki tangan dia, pekerja dia. Orang ni cara banci, bagi komputer, orang ni cara kantalak, orang ni hatur bagai. Itu penolong dia. Dengan sebab tu dia kaya. Ini penolong kaya. Kita nak akib benda berat sekalipun, kena ada penolong. Kita nak akib kereta sutai tak agak. Penolong kita ke apa? Gobek kereta tu panggil. Tuangat kita gobek kereta, seputong jari kita akib boleh kereta. Ini penolong kita.
Setiap perkara yang kita nak kerja, nak menghadapi, mesti kena ada penolong. Barulah kita berjaya. Orang nak kaya ke, orang nak peringkat tinggi ke, orang nak kebun ke, cocok tanah saat itu, semua dia kena, kalau nak berjaya kena ada penolong. Tak ada penolong kita tak berjaya. Ni. Pada hari ni kita tengok pula rahsia-rahsia nak beri makhluk kasih kepada kita di langit dan di bumi. Ini dia. Rahsia-rahsia nak beri makhluk saat itu kasih kepada kita di langit dan di bumi. Gapo tak rahsia? Bukan sekadar kata nak beri tina kasih, nak beri jantan kasih dak, nak beri suami kasih, nak beri isteri kasih dak. Ni nak beri makhluk terkasih di langit, kasih di bumi saat itu, apakah rahsia? Manakah rahsia dia? Siapa menata pun kasih juga kepada kita. Nah, kita kena guna penolong ni. Kita ada penolong ni, payahlah kena kasih kepada kita. Kenapa? Kerana syaitan saat itu kerja dia nak kita balah, nak kita kelahi, nak kita cucur pergi mari, nak kita tuduh pergi mari, itu kerja syaitan. Kita tengoklah negara-negara sedia hari ini saat itu. Di antara satu puak saat itu, cucur, balah pergi mari, tuduh pergi mari, bermacam-macam tuduh. Bermacam-macam tuduh, bermacam-macam maknanya kata kepadamu, kata kepadaku. Ini mana kerja syaitan. Sebagaimana Tuhan telah firman, Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum adawata wal baghdha. Perseteruan dan baghdha, benci ke mari. Nak wis perseteruan kita di antara kita dengan orang lain, lepas tu nak wis benci kita dengan orang lain, sampai syaitan juga. Kalau syaitan ada pada kita mudah benci pada orang. Kalau syaitan ada pada kita, dia mudah benci kepada kita. Tak hati orang lain, tak hati orang luar. Orang dalam rumah kita, anak kita, ke isteri kita, ke suami kita, ke. Kalau ada syaitan berada bersama kita, dengan pandai kita saat ini tak mulai dah. Kerana syaitan saat itu yuqi'a bainakum adawata wal baghdha. Itu kerja dia. Memperseterukan di antara kamu dan membencikan di antara kamu. Ini kerja syaitan. Rahsia-rahsia nak beri Tuhan kasih kepada kita saat itu satu ya. Ini penolong kita. Kasihan itu boleh kasih rumah tangga tak? Makhluk Tuhan di langit, makhluk Tuhan di bumi kasih kepada kita juga. Ialah qul huwallah. Qul huwallah. Sebagaimana satu hadis yang tadi diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis Muslim. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin. Nabi saat itu hatta tentera pergi seperti cai-cai Rusia lah, seperti lat tarawih kan itu. Wa kana yaqra'u li ashabi fi salati fayakhtimu qul huwallahu ahad. Dan adalah dia saat itu apabila letak dia jadi amir, tak jadi pemimpin, setiap kali dia semaya saat itu dia dikhatamkan kata qul huwallahu ahad, baca qul huwallahu ahad. Dia baca surah lain lagi, baca ayat lain lagi, tapi setiap kali rakaat baca jahriyah, baca deras saat itu disudahi dengan qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah setiap rakaat dia tak tinggal qul huwallah. Falamma raja'u zakaru zalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka itu kembali, mereka itu sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wayak kepada Nabi, cerita kepada Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salluhu li ayyi shay'in yasna'u zalik. Apakah dia buat demikian itu? Salah kita dah. Fasaluhu faqala li anna sifatur rahman. Faqala dia jawab kerana ada sifat rahman di dalam qul huwallah ni. Ada sifat rahman, sifat Tuhan.
Wa ana uhibbu an aqra biha. Aku kasih baca dia. Aku kasih baca surah Allah kata. Wa ana aku ni kerana kasih pada Qul huwallahu saat ni, setiap kali aku baca surah saat itu aku khatamkan dengan Qul huwallahu ahad. Kerana aku kasih pada dia, kerana ada sifat Tuhan di situ dalam Qul huwallahu tu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu, menceritakan kepada dia annallahu yuhibbuhu. Maka menceritakanlah orang yang baca kasih pada Qul huwallahu saat itu, Tuhan kasih pada dia. Ini nak yata kelebihan Qul huwallahu saat itu dalam 4 ayat 47 huruf dah. Pendek sangat ya. Baca beberapa minit saja, tapi di segi maknanya besar, azimah. Nah, azim. Di segi rahsia, hikmat, barakat saat itu banyak sekali. Selepas tu apabila Tuhan kasih, kita hidup ni nak Tuhan kasih dia, Tuhan benci, Tuhan murka saat itu, nak duduk mana lah. Dia jadikan kita, dia merezekikan kita, dia jaga kita, tapi dia benci pada kita. Kita nak hidup lagu mana? Apabila Tuhan kasih pada kita, kita mari tengok satu hadis lagi lah. Inna Allah idza ahabba abdan, apabila sungguhnya Tuhan itu apabila dia kasih kepada seorang hamba dah, da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan uhibbu, aku ni kasih kepada seorang itu. Kalau kita melazimi baca Qul huwallahu, Tuhan kata aku kasih kepada dia. Panggil Jibril, maka aku kasih kepada orang itu kerana dia tu baca Qul huwallahu. Sifat Rahman ada di dalam Qul huwallahu. Aku kasih seorang itu Muhammad Abdullah aku kerana dia melazimi baca Qul huwallahu. Ini yang Nabi ayat Tuhan kasih ni. Faqala fa yuhibbuhu Jibril, maka Jibril kasih pada dia juga. Aku ada melazim baca Qul huwallahu. Summa yunadi fis sama, selepas tu Jibril melaung di langit. Melaung di langit. Fa yaqulu inna Allah yuhibbu fulanan fahibbuhu. Sungguhnya Tuhan itu kasih kepada Abdullah kan, Muhammad kan, dia baca Qul huwallahu semua saat itu. Fa yuhibbu ahli sama, maka ahli sama pun kasih pada dia juga. Malaikat tu kasih pada Abdullah atau Muhammad saat itu yang melazimi baca Qul huwallahu saat itu. Qala summa yud'u lahu qabulu fil ard. Selepas tu Tuhan letak pula di ahli bumi pula kasih pada orang itu juga. Muhammad Abdullah tu juga. Dia melazimi baca Qul huwallahu tu juga. Maknanya pergi ke mana-mana pun manusia kasihlah kepada dia. Tak benci kepada dia. Ini dia kelebihan Qul huwallahu. Dan sebab tu kita nak berubat di kita yang kena penyakit setan ada pada kita. Apabila penyakit setan ada pada kita, kita kena say saat itu. Dia mau tengok kita benci pada kita. Kita tengok dia mau benci pada dia kerana dia ada betul bagdak hasut setan saat itu. Hasut setan saat itu kita saat ini benci gi mari. Seteru gi mari. Itu kerja setan. Dia setan. Maka apabila kita melazimi baca Qul huwallahu saat itu, ahli sama pun, malaikat ahli sama kasih pada kita. Apabila ahli sama malaikat kasih pada kita, cara dia doa kepada kita, istighfar kepada kita boleh jadi berlaku. Tuhan apabila kasih pada kita, ia rahmat pada kita. Ia jaga kita pula dah. Seperti kita kasih kepada anak kita, isteri kita. Dia tambah kena benda karut marut. Kita jaga dia. Kita jaga dia. Dia buat karut, dia buat tak mau lagi, kita piak dia. Nak ke betul dengan jalan kelik. Ini maknanya Tuhan kasih pada kita. Kalau dia tak kasih pada kita buat benda maksiat benda apa, ya Allah kita. Allah kalau mati dalam maksiat. Kita tak boleh begitu. Seperti semut mati dalam payah kita tak boleh. Ini apabila Tuhan kasih pada kita, dia jaga kita. Seperti kita kasih kepada isteri kita, anak cucu kita, kita jaga dia sungguh-sungguh. Benda yang karut marut kita tak kena. Walaupun kita letih, walaupun kita penat kerja sekalipun, tapi kerana keluarga kita, isteri kita, anak cucu kita, kita tak pasal letih. Tuhan demikian juga apabila dia kasih kepada kita, dia sifat rahim dia saat itu ada dah. Setengah ulama kata Ar-Rahman
Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman saat itu Tuhan belaka dah. Ar-Rahim saat itu Tuhan kepada orang mukmin akhirat. Tapi saya dengar daripada tafsiran daripada mustasyrikin, dia kata sifat Rahim saat itu berkekalan. Sifat fa'il, wazan fa'il berkekalan. Kita seperti kita saat ni, kita manusia saat ni tu sifat Rahim ada. Kita makan dah ke anak kita pagi, tengah hari nak makan gapo pula malam nak makan gapo. Ini sifat Rahim yang Tuhan bubuh pada dua ibu bapa terhadap anak. Demikian juga Tuhan saat ni sifat Rahim ada pada dia. Dia kita makan dah pagi, tapi tengah hari ia cadang kita makan gapo hati. Malam ia cadang kita nak makan gapo hati. Itu sifat Rahim Tuhan. Sifat Rahim Tuhan. Bukanlah Rahim di akhirat dah. Ar-Rahman dia bagi belaka menatai manusia kafir, orang kufur dan dia orang munafik, dia belaka. Tapi sifat Rahim dia ada lagi. Rahim itu berkekalan. Kasih sayang dia. Dia makan pagi dah, tengah hari makan gapo tik. Malam makan gapo tik. Isyak makan gapo tik. Minggu ni makan gapo, bulan ni makan gapo. Itu sifat Rahim tu. Bukan nanti akhirat, di dunia ni dah sifat Rahim ada dia. Ini apabila Tuhan kasih. Abang dengan masalah tu kita bisa lawi Tuhan kasih dengan melazimi baca Al-Qul Huwallah, Qul Huwallah. Mana pak ayat beberapa minit saja. Patut hikmat-hikmat banyak lagi lah. Kata hikmat-hikmat itu banyak lagi. Tapi kita mari tengok hadis ni dulu, tengok usul hadis ni dulu. Ya tahu qala summa yud'a lahu qabul fil ard. Sebab tu dia tak di tanah saya pula. Dia pergi ke mana pun, orang datang ke bawah ni kasih pada dia. Siapa menatai pun kasih pada dia. Ini orang melazimi baca keluar Allah ni. Wa iza abghada, apabila Tuhan marah pada orang itu, benci kepada orang itu. Abdan seorang hamba itu, da'a Jibril fa yaqulu inni abghadu fulanan fa abghidahu. Aku benci kepada orang itu. Tuhan aku benci kepada itu, maka Jibril pun benci kepada orang itu. Qala fa yabghiduhu Jibril benci juga. Summa yunadi fi ahli samai inna Allah yabghidu fulan fa abghiduhu. Dia seru di langit kata Tuhan benci kepada Muhammad atau Abdullah tu lah. Seru di langit. Maka malaikat pun benci kepada dia tu juga. Apa dia benci, dia laknat, dia apa ikutlah macam-macam lah. Malaikat. Summa tuda'u lahu baghdha fil ahdi. Lepas tu pula dia tak tanah pula. Orang di bawah ni pula, makhluk di bawah ni pula benci pada dia juga. Dia pergi ke mana pun manusia benci. Tengok muka dia benci. Ni nak ayat atas. Kasih ni penting. Kasih ni penting. Maknanya kita kena Tuhan kasih pada kita dulu. Jangan beri makhluk kasih. Tuhan tu kasih kepada kita dulu, barulah malaikat kasih pada kita, barulah manusia kasih pada kita, barulah makhluk kasih pada kita. Nak Tuhan kasih pada kita ke apa? Seperti hadis yang saya baca tadi lah, hadis pertama. Maknanya dia kata nak beri Tuhan kasih saat ni tu, dia baca apa ni, setiap dia kali semaya saat itu dia disudahi dengan Qul Huwallah. Lepas tu para sahabat lain mengadu kepada Nabi saat itu. Mengadu kepada Nabi, dia tahu kenapa muat lagu tu. Kita tanya dia kata dia kasih, kerana ada nama Tuhan di situ, sifat Rahman di situ. Maka dia tak merayak dia pada bahawasanya Tuhan kasih pada dia. Apabila Tuhan kasih pada kita, panggil puas hatilah kita hidup di atas dunia ni lah. Apabila Tuhan benci pada kita, minta jauh. Auzubillahi min zalik. Dengan sebab tu hikmah-hikmah yang banyak lagi dalam suratul Ikhlas ni tu. Suratul Ikhlas ni tu hikmah-hikmah yang banyak, 7 perkara yang saya cerita mula ni tu. Daripada hadis Nabi dan daripada pendapat ulama, kita beramalkanlah dengan suratul Ikhlas, banyak baca, insya-Allah kita ni tu berubah
Kita nak ubah diri kita dengan tamadah tak boleh. Tapi kalaulah kita ubah diri kita dengan ayat Quran, dengan rahsia-rahsia daripada ayat Quran itu, maknanya tidak teruk. Tidak kena tuah, tidak kena tekan. Kita beramal benda-benda ni pandai-pandai dulu. Maka apabila dia jadi dari darah kita, kita sedap duduk dah. Dan masa 2-3 hari ya, baca beratus kali, 100 kali, 200 kali, baca lah. Tapi baca saat itu, saya duk tajribah dah, kita baca keluar Allah, sudah keluar Allah, kita baca selawat pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seolah-olah kita berada dengan Tuhan dan dengan Rasul. Begitulah setiap hari, setiap minit. Keluar Allah, selawat kepada Nabi. Keluar Allah, selawat Nabi. Setiap habis keluar Allah, selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis tamat keluar Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru kata mau berkat. Kata mau berserah, kita berasa kata kita berada dengan Allah dan Rasul. Apabila kita berada dengan Allah dan Rasul, selamatlah kita hidup di dunia dan akhirat. Begitulah sikit sebanyak pada malam ini. Sekadar masa kata 18 minit, 20 minit. Nak panjangnya takut cemuh. Sekiranya ada manfaat, tolong sebarkanlah video ini. Sebagaimana berkata, hadis Nabi kata, siapa-siapa tunjuk benda baik seolah dia buat benda baik dah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanduk tu. Ha?